Assalamualaikum dan selamat pagi semua sekali. Apa khabar semua pelajar tingkatan 4? Sihat? Tengah buat apa tu? Dah sarapan? Okey. Awak semua pernah dengar pasal akronim? Tahu apa itu akronim? Cikgu rasa ada yang tahu apa itu akronim. Dan mungkin ada juga yang tak tahu. Betul tak? Jadi, mari kita bersama-sama belajar apa itu akronim. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang akronim. SK kita untuk hari ini adalah 5.1. Memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala SP kita pula ialah 5.1.3, iaitu mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata ganda dan akronim dengan betul mengikut konteks. Baiklah, untuk hari ini terdapat 2 objektif pembelajaran yang telah ditetapkan, iaitu para pelajar dapat menyatakan dan menggunakan pelbagai bentuk kata akronim dengan betul mengikut keadaan yang menyeluruh dan sesuai. Yang kedua, murid-murid dapat menjawab soalan tentang kata akronim. Bahan pembelajaran kita pada hari ini ialah buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Anda semua boleh merujuk halaman 36 dan halaman 37. Okey, sekarang masa yang dinanti-nantikan, kita pergi dahulu melihat apa itu konsep akronim. Akronim ialah perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Maksudnya perkataan-perkataan tu dicantumkan melalui bahagian-bahagian tertentu. Bahagian-bahagian perkataan itu dapat terdiri daripada huruf, suku kata atau bahagian daripada perkataan. Baiklah, terdapat 4 jenis akronim. Terdapat 4 jenis akronim. Jenis yang pertama, kata akronim itu bercantum huruf awal perkataan. Maksudnya huruf awal je yang bercantum. Untuk jenis yang kedua, kata akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan. Dicantumkan huruf dan suku kata. Manakala jenis ketiga, kata akronim dicantumkan suku kata awal perkataan. Macam abu kan, dia ada 2 suku kata, A dengan bu. Contohnya macam itulah. Yang keempat, kata akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Baiklah, kita akan pergi secara mendalam dan satu persatu bagi setiap jenis akronim. Okey, kata akronim yang pertama ialah kata akronim cantuman huruf awal perkataan. Apa konsep dia? Konsepnya, kata akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman huruf awal beberapa perkataan, kebanyakannya terdiri daripada kata nama khas. Kata akronim jenis ini perlu dieja dengan huruf besar keseluruhannya. Okey, kena ingat dekat sini dia cakap selalunya kalau jenis yang macam ni itu adalah kata nama khas dan dieja secara huruf besar. Dia gabungkan perkataan awal. Okey, kita tengok contoh yang pertama. ADUN ataupun adun. Adun bermaksud Ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau awak boleh nampak, cikgu warnakan yang warna merah tu. A, D, U dan N. Dia ambil semua di huruf di awal perkataan. Untuk ahli dia ambil A. Untuk dewan dia ambil D. Untuk undangan dia ambil U. Dan untuk negeri dia ambil N.
bila diambilkan semua yang di depan tu, A, D, U dan N, dia akan menjadi adun. Adun tu ialah ahli Dewan Undangan Negeri. Cuba kita tengok contoh ayat yang cikgu sediakan. Adun di kawasan tempat tinggal saya telah dikejarkan ke hospital kerana mendapat serangan jantung secara tiba-tiba. Itulah adun. Seterusnya ABIM. Apa itu ABIM? Angkatan Belia Islam Malaysia. Dia ada 4 perkataan. Dia ada angkatan, dia ada belia, dia ada Islam dan dia ada Malaysia. Jadi ada 4 perkataan ni bila dijadikan akronim dia menjadi ABIM. A-B-I-M. ABIM. Lepas tu kita ada IPTAR. I-P-T-A-R. Apa itu IPTAR? IPTAR adalah Institut Penyiaran Tun Abdul Razak. Dia ada 5 perkataan tapi bila dijadikan akronim dia menjadi IPTAR. Dan akhir sekali kita ada ILIM. ILIM. ILIM tu adalah Institut Latihan Islam Malaysia. Daripada 4 perkataan dia jadikan sebagai akronim dia menjadi ILIM. ILIM. Awak boleh baca contoh ayat yang cikgu sediakan tu supaya awak boleh belajar macam mana untuk memasukkan akronim dalam sesuatu ayat. Okey, seterusnya untuk jenis yang kedua ialah kata akronim cantuman huruf awal dan suku kata perkataan. Apa konsepnya? Konsepnya ialah kata akronim ini terhasil daripada cantuman huruf dan suku kata sejumlah perkataan. Okey, senang kata, untuk jenis yang ini, dia mencantumkan huruf awal dan suku kata bagi perkataan-perkataan yang hendak dijadikan sebagai akronim. Kata akronim jenis ini juga membentuk kata nama khas. Tengok contoh. Cikgu berikan 4 contoh. Tapi sebenarnya ada banyak lagi akronim untuk jenis kedua ini. Kita tengok akronim yang pertama. Perhilitan. Perhilitan bermaksud perlindungan hidupan liar dan taman negara. Dia ada berapa perkataan? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 tapi dan tu kata sendi. Bila ada kata sendi, dia tak penting pun dalam akronim. Cuba kita tengok. Perlindungan, hidupan, liar, taman negara. Cuba tengok yang berwarna merah. Perhilitan. Diambil daripada huruf awal dan suku kata sejumlah perkataan. Contoh untuk perkataan perlindungan, dia hanya ambil per. Untuk perkataan hidupan, dia ambil hi. Dan untuk hidup liar, dia ambil li. Untuk taman, dia ambil suku kata ta. Dan untuk negara, dia ambil huruf awal perkataan iaitu n. Bila digabungkan, perhilitan, dia menjadi akronim yang baru iaitu perhilitan. Okey, cuba kita perhatikan contoh yang cikgu telah sediakan. Jabatan Perhilitan melaksanakan operasi dan strategi besar-besaran untuk memastikan hidupan liar di negara kita tidak diancam kepupusan. Itu contoh apabila awak nak masukkan akronim dalam sesuatu ayat. Seterusnya, kita tengok contoh kedua. Kita ada Proton. Proton itu adalah perusahaan automobil nasional. Untuk perkataan, dia ada 3 perkataan. Dia ambil perusahaan automobil dan nasional. Dia ambil dia ambil auto dan dia ambil nasional. Jadi dia akan jadi Proton. Seterusnya, perkataan mara. Bila perkataan mara, dia mengambil huruf awal dan suku kata. Kita tengok untuk majlis, dia ambil M. Untuk amanah, dia ambil A. Untuk rakyat, dia ambil Ra. Jadi, dia akan jadi Mara. Seterusnya, yang terakhir.
untuk akronim PERKIM. PERKIM adalah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Dia ambil suku kata pertubuhan, dia ambil per. Untuk perkataan kebajikan, dia ambil huruf awal K. Manakala Islam, dia ambil huruf awal I. Dan untuk Malaysia, dia ambil huruf M. Jadi, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, bila dijadikan akronim, dia menjadi PERKIM. Awak semua boleh melihat setiap ayat yang cikgu telah sediakan. Okey, untuk jenis yang ketiga ialah kata akronim cantuman suku kata awal perkataan. Apakah konsep bagi jenis kata akronim yang ini? Okey, kata akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman suku kata awal sejumlah perkataan. Okey, maksudnya dekat sini kata akronim itu dibentuk daripada suku kata awal beberapa perkataan yang digabungkan. Jikalau yang terbentuk itu kata nama khas, ejaannya bermula dengan huruf besar dan sebaliknya. Maksudnya kalau kata nama khas, awal perkataan tu kena huruf besar. Tapi kalau kata nama am, tidak perlu huruf besar. Okey, kita tengok contoh yang cikgu telah sediakan. Kita ada bernama, kita ada perkeso, kita ada tadika dan kita ada pawagam. Kalau awak perhatikan daripada 4 contoh ini, ada 2 kata nama khas, iaitu bernama dan perkeso. Kita tengok satu persatu. Apa itu bernama? Bernama ialah Berita Nasional Malaysia. Tengok yang cikgu warnakan dengan warna merah. Berita Nasional Malaysia terhasil daripada 3 perkataan, iaitu berita, nasional dan Malaysia. Tapi untuk jenis yang ini, kita hanya mengambil suku kata awal setiap perkataan. Untuk berita, kita ambil ber. Untuk nasional, kita ambil na. Manakala untuk perkataan Malaysia, kita ambil suku kata awal ma. Bila digabungkan untuk menjadi akronim, dia akan menjadi bernama. Itu sahaja. Pembentukan jenis ini, dia hanya mengambil suku kata awal perkataan-perkataan yang digabungkan. Cuba tengok contoh ayat yang cikgu sediakan. Bernama sentiasa menjadi tempat pembacaan dan rujukan masyarakat di negara kita berkaitan isu-isu semasa dalam dan luar negara. Baiklah, kita tengok contoh yang kedua, perkeso. Perkeso membawa maksud Pertubuhan Keselamatan Sosial. Perkeso ni adalah 3 perkataan, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Bila hendak dijadikan sebagai akronim, dia mengambil perkataan per, dia mengambil perkataan ke dan dia mengambil perkataan so. Jadi per yang berwarna merah digabungkan dengan ke dan ditambah so. Jadi dia akan menjadi akronim perkeso. Dan seterusnya tadika. Awak selalu dengar tadika kan? Tapi awak tahu tak, tadika tu pun adalah akronim. Tadika adalah 1, 2, 3. Dia adalah 3 perkataan, iaitu taman, didikan dan kanak-kanak. Seperti yang cikgu terangkan pada awal tadi, untuk kata akronim jenis ini, dia hanya mengambil suku kata awal perkataan. Untuk taman, dia mengambil ta. Untuk didikan, dia mengambil di. Dan untuk kanak-kanak, dia hanya mengambil suku kata ka. Bila digabungkan, dia menjadi ta, di, ka. Dan akhir sekali adalah pawagam. Awak selalu dengar pawagam, tapi awak tak tahu pawagam itu adalah akronim juga. Pawagam itu terhasil daripada 3 perkataan, iaitu panggung, wayang dan gambar. Dia mengambil suku kata awal perkataan pa, wa, gam. Okey, cikgu telah sediakan contoh-contoh ayat, awak boleh baca.
Okey, akhir sekali adalah kata akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Okey, apa itu konsep untuk jenis yang ini? Konsep bagi jenis kata akronim ini adalah kata akronim dibentuk melalui gabungan huruf atau suku kata perkataan pertama dengan bahagian bukan awal perkataan lain. Digabungkan awal perkataan dengan bahagian lain daripada setiap perkataan yang hendak digabungkan. Kita tengok contoh. Cikgu telah sediakan 4 contoh. Adanya perkataan jenama, jentolak, debunga dan purata. Semua keempat-empat kata akronim ini selalunya kita ingat dia adalah perkataan biasa. Tapi sebenarnya keempat-empat perkataan ini adalah akronim. Cuba kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah jenama. Jenama sebenarnya terhasil daripada 2 perkataan, iaitu jenis nama. Cuba tengok yang cikgu warnakan dengan warna merah. Jenis dia mengambil suku kata iaitu je, manakala untuk nama diambil keseluruhan perkataan. Bila digabungkan dia menjadi je nama. Sebagai contoh dalam ayat, jenama Nike dan Adidas sering mendapat tumpuan anak muda ketika melakukan pembelian barangan sukan berbanding jenama lain. Contoh kedua, kita ada jentolak. Awak selalu dengar jentolak. Tapi apa itu jentolak? Jentolak terhasil daripada 2 perkataan, iaitu jentera, tolak. Tapi untuk perkataan jentera, dia hanya mengambil suku kata awal, iaitu dia mengambil suku kata jen. Manakala perkataan kedua tolak diambil bulat-bulat. Apabila digabungkan dia menjadi jentolak. Contoh dalam ayat, ayah terpaksa membayar RM5,000 kepada mekanik yang membaiki jentolak miliknya akibat menghadapi kerosakan yang sangat teruk. Sama juga untuk contoh ketiga, iaitu debunga. Debunga terhasil daripada 2 perkataan, iaitu debu dan bunga. Bila dijadikan sebagai akronim, perkataan debu hanya diambil suku kata awal, iaitu de, manakala bunga diambil secara bulat-bulat. Apabila digabungkan, dia menjadi de bunga. Seterusnya, akhir sekali iaitu untuk purata. Purata adalah 2 perkataan, iaitu pukul rata. Tapi bila dijadikan sebagai akronim, perkataan pukul hanya diambil suku kata awal, iaitu pu. Manakala rata diambil secara bulat-bulat. Dan bila dijadikan sebagai akronim, digabungkan menjadi pu rata. Okey, cikgu telah sediakan contoh ayat, awak boleh baca. Bagi meningkatkan kefahaman awak semua tentang kata akronim, cikgu telah sediakan beberapa latihan untuk anda semua. Okey, untuk latihan pertama, berdasarkan halaman muka surat dalam buku teks bahasa Melayu awak, iaitu muka surat 36 dan 37, sila kenal pasti dan senaraikan sekurang-kurangnya 8 kata akronim yang terdapat dalam kedua-dua petikan. Cikgu dah buat jadual. Awak boleh buat jadual yang macam cikgu sarankan. Awak masukkan untuk setiap jenis, awak beri 2 jenis kata akronim. Ada lebih, tapi cikgu minta hanya 2 bagi setiap jenis kata akronim. Okey, untuk latihan kedua pula, cikgu minta awak bina 1 ayat untuk setiap kata akronim yang telah dikenal pasti. Berdasarkan latihan pertama tadi kan, awak dah keluarkan 8 kata akronim. Untuk latihan kedua, awak hanya ambil 8 kata akronim tersebut dan bina 1 ayat bagi setiap perkataan yang awak dah keluarkan tu. Mudah je ni. Tapi kalau boleh, cikgu nak 1 ayat tu
mengandungi 7 perkataan dan ke atas. Tak naklah bawah 5 perkataan. Kalau boleh 7 perkataan dan ke atas. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan ataupun ada perkara yang awak nak tanyakan, awak boleh berhubung dengan cikgu semula. Boleh Telegram ataupun WhatsApp cikgu. Okey, setakat itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Semoga apa yang cikgu kongsikan memberi manfaat kepada cikgu dan memberi manfaat kepada anda semua. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.